Sebab dia tahu bahawa Tommy Thomas ni ialah peguam kepada Lim Guok Eng. Dia tidak mahu melantik Tommy Thomas kerana dia suka Tommy Thomas. Tidak. Kena faham bahawa ketika Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, dia hanya ada 13 kursi. Kalau nak ikutkan memang Wan Azizah sepatutnya jadi Perdana Menteri, ada 49 kursi. Tapi disebabkan 13 ini mendapat sokongan DAP 42 kursi. Dia ada 55 kursi. Itu yang menyebabkan DAP pegang telur dia. Itu yang menyebabkan dia kena ikut semua kehendak DAP. DAP kata lantik peguam kepada Lim Guok Eng ni jadi peguam negara. Dia ikut. Kalau nak ikutkan Mahathir ni seorang pendendam. Memang mampus dia takkan lantik Tommy Thomas. Tapi kuasa tu lebih penting. Dan bila dia menjadi Perdana Menteri, dia bukan jadi Perdana Menteri masa dia zaman UMNO. Kalau dia jadi Perdana Menteri masa dia zaman UMNO, di mana UMNO merupakan parti tunjang kepada Barisan Nasional dan Barisan Nasional memerintah secara bersendirian. Bukan gabungan musuh-musuh politik. Pakatan Harapan adalah gabungan musuh-musuh politik, sama macam Perikatan Nasional. Di mana Bersatu yang dipimpin oleh Mahathir adalah musuh politik kepada Anwar Ibrahim. Mereka memang musuh politik. Nak cakap macam mana pun, mereka tetap tidak akan boleh ngam. Dia tidur satu bantal tapi mimpi lain-lain. Mahathir sendiri pernah mengatakan bahawa DAP parti chauvinis, DAP parti anti-Islam. Tetapi akhirnya dia jadi kuda tunggangan kepada DAP. Dan zaman pemerintahan dia sebagai Perdana Menteri, kita lihat bagaimana kedudukan Islam terombang-ambing, kedudukan hak istimewa orang Melayu diperkotak-katikkan, kedudukan bahasa Melayu diperlekeh, kedudukan apa dipanggil Raja-Raja Melayu, sampaikan Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Kelima hanya 2 tahun jadi Yang di-Pertuan Agong. Dia pun tak boleh tahan dengan Pakatan Harapan, letak jawatan. Ini realiti yang berlaku. Jadi sebenarnya dia tak payah duk sembang lah kata dia menyesal dia lantik Tommy Thomas. Aku yakin rakyat Malaysia lebih menyesal memberikan undi kepada Pakatan Harapan, dan akhirnya benda yang dia tak sangka-sangka akhirnya yang berlaku. Ini realiti. Bila dia memerintah bukan dengan acuan dia sendiri, dia kena ikut kehendak DAP. Mana lebih penting? Dia jadi Perdana Menteri, dia ada kuasa ke? Atau dia nak memerintah mengikut acuan dia sendiri? Kalau dia memerintah mengikut acuan dia sendiri, DAP akan tarik sokongan kepada beliau. Tapi dalam keadaan baru membentuk kerajaan, adakah DAP akan buat macam tu? Masa itulah kita tak boleh cakap. Sebab akhirnya dia sendiri yang menggerakkan Hamzah Zainuddin, dia menggerakkan Azmin Ali untuk menjalinkan hubungan dengan PAS, menjalinkan hubungan dengan UMNO, untuk mewujudkan kerajaan. Peringkat awal dipanggil Kerajaan Bumiputera. Kemudian last kali dia menipu, dia nak wujudkan unity government, dalam tu ada DAP juga. Yang tu yang akhirnya menyebabkan beliau tidak menjadi Perdana Menteri sekali lagi, buat kali ketiga. Dia yang pecat Tun Salleh Abbas. Apa tak terlibat? Apa yang Tommy Thomas cakap tu betul lah, kan? Dia yang memecat Tun Salleh Abbas. Persoalan dia macam aku cakap tadi, kan? Dia kalau boleh pun dia tak nak lantik Tommy Thomas, tapi dia tak ada kuasa. Sebab dia kena ikut kehendak. Kursi yang banyak tu Ingat tak, mula-mula sekali bila dia jadi Perdana Menteri, dia kata Lim Guok Eng kena selesaikan kes mahkamah baru dia boleh lantik Lim Guok Eng menjadi menteri. Ada Lim Guok Eng selesaikan kes mahkamah? Tak ada, kan? Dia terus lantik menjadi Menteri Kewangan. Selepas dia dah jadi Menteri Kewangan, barulah kemudiannya ditukar Richard Malanjur menjadi Ketua Hakim Negara. Barulah kes Lim Guok Eng ini digugurkan oleh Jabatan Peguam Negara. Ini kena jelas.
Dia buang dulu Tan Sri Rauf, Ketua Hakim Negara. Dia buang Tan Sri Apandi, Peguam Negara. 4 soalan tu Baru pun tak jawab. barulah dia tarik kes Lim Guang Eng. Maknanya ketika dilantik tu, walaupun peringkat awal Mahathir kata mesti bersihkan diri dia dulu daripada kes mahkamah baru boleh dilantik, tapi dia tak buat. Pasal apa dia tak buat? Hari ni kita kena tahu. Pasal dia hanya ada 13 kursi, dia kena ikut kehendak DAP. Hari ni yang bahayanya bila kita lantik boneka DAP, letak menjadi Perdana Menteri. Dan hari ini benda ni sedang berlaku balik. Kesilapan tahun 2018 sedang berlaku balik bila mana hari ini disebabkan kenaikan harga barang, contohnya hari ini. Yang buat demonstrasi ni PAN. Dia guna mahasiswa ke, dia guna siapa ke, tetapi yang buat demonstrasi ni PAN. PAN adalah parti serpihan kepada PAS. Orang yang menyertai demonstrasi ni tak fikir bahawa orang ini semua ketika mereka berada di dalam kerajaan, mereka gagal. Menangislah depan petani kerana gagal buat kerja. Kerja lain dia tak buat, dia boleh ada masa pula pergi kira ikan ada 3 bilion ke apa benda 7 bilion. 3 bilion. 3 bilion. Ikan termenung. Ikan termenung ada 3 bilion. Dia duk fikir benda ni. Mana pergi Siti Aisyah. Tapi hari ni orang macam Siti Aisyah yang duduk diam bila mana GST dah dihapuskan tapi harga barang tak turun. Tak cakap pula. Inflasi pun meningkat. Dan selepas mereka mengambil alih kerajaan, mereka semua ni hilang, membisu. Tapi hari ni disebabkan orang terdesak, sekarang ni kebanyakan daripada kejatuhan dengan kenaikan harga barang berpunca daripada faktor eksternal. Memang ada peranan akibat daripada faktor dalaman. Contohnya bila mata wang kita merudum, mata wang kita merudum, kalau nak diikutkan selepas berlakunya krisis inflasi yang melibatkan dunia, kita tengok Malaysia ni di antara negara yang kita punya kenaikan kejatuhan nilai mata wang ni lebih baik berbanding dengan Thailand. Kita punya mata wang lebih baik berbanding dengan US. Yang kesan dia lebih dahsyat. Dan dari segi inflasi kita ni masih lagi controllable. Faktor eksternal yang kita tak boleh nak buat apa ialah faktor perang antara Rusia dengan Ukraine. Faktor perang antara Rusia dengan Ukraine. Akibatnya macam-macam benda berlaku. Kita punya shortage of petrol and diesel, kemudian masalah gandum kita, bijirin dan sebagainya. Dan bila kita berhadapan dengan masalah kekurangan bekalan makanan, kita berhadapan dengan masalah kenaikan harga minyak dan sebagainya. Dan apabila kita ada masalah domestik, contohnya kerajaan yang tidak stabil, satu sesi parlimen 3 kali berubah Perdana Menteri, ini juga menyumbang kepada kenaikan harga barang. Kerana bila mana pelabur-pelabur lari daripada negara ni, mereka keluar, mereka jual ringgit Malaysia. Macam peniaga US, dia balik semula ke US, interest rate US pun lebih tinggi daripada sekarang, daripada dulu. Maka mereka beli balik US dollar. Itu yang US dollar semakin mengukuh. Apatah lagi sekarang ni US hari ini sudah menaikkan interest rate dia. Negara-negara lain pun sama juga, banyak menaikkan interest rate mereka. Malaysia ni baru naik sikit je, tetapi negara lain naik secara mendadak. Sudah pastilah orang yang dulu simpan duit kat Malaysia, dia pergi simpan balik ke negara asal dia. Dan the only way kita boleh pastikan kejatuhan nilai ringgit ini dapat kita kurangkan ataupun dapat kita pulihkan ialah dengan membawa masuk foreign direct investment. So bila kita nak bawa masuk foreign direct investment, kita kena ada satu pasukan yang diyakini oleh rakyat.
pasukan itu mampu untuk memulihkan ekonomi negara. Kalau rakyat yakin pasukan ini boleh memberikan yang terbaik dan diyakini oleh pelabur, maka insya-Allah kedudukan ringgit kita pun akan kukuh bila mana duit-duit daripada luar ni masuk balik ke dalam negara kita, dan kos kita nak import barang daripada luar akan jadi lebih jimat, akan jadi lebih murah. Barang tempatan, betul barang tu barang tempatan, tapi kadang-kadang ada komponen-komponen yang daripada luar. So barang tempatan tu pun akan jadi murah. Ayam tempatan tapi dedak daripada luar, kan? So benda ni semua memainkan peranan. Jadi faktor internal, kita minta supaya Perdana Menteri menyegerakan kita punya pilihan raya, supaya kita boleh pastikan BN boleh menang 2/3 ataupun boleh menang dengan majoriti, membentuk kerajaan secara bersendirian.